Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Isnin kepada semua rakan serta follower FB Soleha Mak Taha. Okey, hari ini merupakan perkongsian ilmu di Wall Soleha hari yang ke-301. Alhamdulillah. Tajuk hari ini adalah berkaitan dengan sedekah. Adakah anda cakna dan tabayun sedekah kita adakah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak? Kalau tak diterima oleh Allah, kenapa? Kenapa dengan sedekah kita tu? Mesti ada something wrong, kan? Okey, ikuti perkongsian Soleha sebentar lagi supaya kita menjadi hamba Allah yang sentiasa dalam rahmat dan kasih sayangnya. Okey, boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan Soleha punya link FB Live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Okey, sebelum tu jom kita sama-sama selawat dan juga berdoa kepada Allah supaya Allah berkati majlis ilmu kita pada petang ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey, hari ini tajuk perkongsian live Soleha adalah berkaitan dengan amalan-amalan yang akan menghapuskan pahala sedekah. Kita ingatkan sedekah kita diterima oleh Allah. Rupa-rupanya apa sedekah yang kita buat tu rupa-rupanya terhapus asbab kesalahan dari diri kita. Okey, jom kita cek satu persatu kenapa sedekah kita tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang pertama, sedekah hasil daripada penipuan akan menyebabkan sedekah tersebut tidak diterima oleh Allah. Pahala daripada sedekah tu akan terhapus secara automatik bila kita menggunakan sedekah hasil dari penipuan, maksiat dan juga penyelewengan. Sebagai contoh, ada seorang hamba Allah bila mana dia nak bersedekah tetapi dia guna hasil rompakan, dia guna hasil curi, dia guna hasil rasuah, dia guna hasil penipuan. So semua sedekahnya adalah pahalanya akan terhapus begitu saja. Yalah, sedekah ni kan adalah perkara yang sunat, perkara sunat yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila kita sedekah, hasil daripada duit tu kita guna daripada sumber yang haram, sumber yang tak diredai oleh Allah. Sebab tu sedekah kita tu tak diterima. Sebabnya bila kita nak sedekah, pastikan ia adalah daripada sumber yang halal, sumber yang berkat, rezeki yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita gunakan hasil yang syubhah, jangan kita gunakan hasil daripada bisnes yang tak diredai oleh Allah, bisnes yang tak patuh syariah. So bila kita sedekah, yes, sedekah tu niatnya dah bagus, tetapi pastikan sedekah yang kita nak buat tu adalah daripada sumber yang halal, sumber yang bukan daripada penipuan, bukan daripada penyelewengan, bukan daripada maksiat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, apakah lagi amalan-amalan yang akan menghapuskan pahala sedekah kita? Yang kedua adalah sedekah yang diungkit-ungkit. Ramai orang suka sedekah. Yes, bagus sangat. Sangat dituntut oleh Islam. Tetapi lepas kita dah sedekah tu, janganlah kita popek-popek lagi, ungkit. Aku bagi sekian-sekian dekat engkau supaya engkau balas pemberian aku ni. Tak, jangan macam tu. Bila kita dah bagi seseorang sedekah, biarlah Allah yang menentukan pahala sedekah kita. Di mana bila kita sedekah tu, kita dah reda. Kita dah lepaskan harta kita dan kita tahu pahalanya akan kita dapat di hari akhirat kelak. Itulah harta kita yang sebenar-benarnya, yang kekal abadi adalah pahala daripada sedekah. Tetapi kalau kita sedekah, kita ungkit-ungkit, itu tak kena, ini tak kena. Sedekah 10 tahun lepas kita nak ungkit, sedekah sebulan yang lepas kita nak ungkit, sebabnya kita tak puas hati dengan dia. Tetapi biarlah apa yang kita sedekahkan tu, lepas kita sedekah, okey dah, kita senyap, lepaskan, reda.
InsyaAllah, ikhlaskan hati kita dalam memberi. Ikhlaskan hati kita, apa yang kita berikan tu, itu adalah menjadi rezeki orang tersebut yang kita berikan kepada dia. So kita tak perlu ungkit-ungkit lagi, kita tak perlu bising-bising lagi, kita tak perlu nak tagih-tagih simpati daripada dia. Apa yang kita bagi tu, kita lepaskan dan kita redokan seikhlas hati kita lillahi ta'ala, insyaAllah. Sebabnya segala apa yang kita sedekahkan tu akan diberi ganjaran oleh Allah sekian-sekian di hari akhirat kelak. Dan banyak kesan yang kita nampak bila orang yang banyak bersedekah ni, rezeki dia sangat berkat, rezeki dia melimpah ruah, dia tak pernah miskin. Malah rezeki dia tu sangat luar biasa, di mana sales dia hari-hari masuk dengan sangat cemerlang. Satu hari boleh dapat 10k sebagai contoh. So bila kita jual buku, sebagai contoh, kita jual buku sehari dapat 10k tu, Cikgu Nora kata sangat-sangat amazing. So, yelah, kita belum tentu bila kita ada kedai, tetapi kita nak bisnes ni, kalau kita tak ada ilmu, kita tak jaga marketing kita dengan Allah, kita tak dapat juga hasil sebegitu. Tetapi kalau kita berniaga dengan Allah, kita tahu ilmu marketing cara Allah, insya-Allah tak ada apa yang mustahil yang kita nak capai, semua Allah bagi. Kun fayakun, insya-Allah. Hai, waalaikumsalam Kak Ia. Hai Kak Mizeh Amirul, daripada Sabah. Okey, itu yang kedua. Sedekah yang diungkit-ungkit akan menyebabkan pahala kita terhapus. Sayang sangat kan? Kita dah niat dah sedekah. Sedekah tu adalah perkara yang sangat mulia, sangat baik. Tetapi bila kita sedekah tu, kita ungkit-ungkit, alahai sayangnya. Sayang, pahala kita tu lebur macam tu sahaja. Okey. So ikhlaskan hati, redokan semua pemberian kita tu lillahi ta'ala. Okey, yang ketiga, amalan yang boleh menghapuskan pahala sedekah kita. Yang ketiga adalah sedekah kerana riak dan kerana nak menunjuk-nunjuk. Sebagai contoh, dia bakal nak menjadi menantu kepada seorang perempuan. So dia menunjuk-nunjuk, dia nak tunjukkan diri dia ni baik. So dia lakukan sedekah yang riak, nak tunjuk dekat bakal mertua, nak tunjuk dekat bakal isteri bahawa dia ni seorang yang pemurah, dia ni seorang yang kaya hati. Tetapi bila kita sedekah, pastikan hati kita ni sentiasa positif, di mana bila kita sedekah ni tak ada lagi anasir-anasir negatif yang mengganggu sedekah kita. Di mana biarlah kita sedekah dengan seikhlas hati, tak ada niat nak menunjuk-nunjuk, tak ada niat nak takabur, tak ada niat nak bagi tahu dekat seluruh satu dunia yang kita ni banyak duit. Sebab tu niat ni menentukan rezeki kita. Di mana kalau kita niat yang baik, insya-Allah yang baiklah yang kita dapat. Tetapi kalau kita niat sesuatu yang buruk, niat kita adalah kerana nak menunjuk-nunjuk, kerana nak orang puji kita, kerana nak orang sanjung kita, so nothing lah, pahala kita terhapus macam tu je. Sebab kita, kalau kita nak sedekah, pastikan kita sedekah lillahi ta'ala. Bukan kita sedekah kerana manusia, bukan kita sedekah kerana makhluk, bukan kita sedekah kerana nak pengiktirafan manusia, nak dipuji-puji, nak disanjung-sanjung. Bukan begitu. Tetapi pastikan bila kita nak sedekah tu, insya-Allah kita ikhlaskan hati kita bahawa aku niat sedekah ni adalah kerana aku memang betul-betul nak bantu dia. Memang betul-betul nak keluarkan dia daripada belenggu kekusutan hidup yang sangat membebankan. Kita bantu dia dengan jalan sedekah. So pastikan sedekah kita ni bukan sedekah yang menunjuk-nunjuk, bukan sedekah yang riak. Cukuplah sekadar orang terdekat kita yang tahu, untuk inspirasi dia, untuk ajak dia buat kebaikan. Contohlah macam Soleha bersama tim Soleha banyak buat perkongsian di mana kita nak marketing langit ni, kita kena lebihkan sedekah, lebihkan zakat. So Soleha bagi tahu sebagai inspirasi kepada tim Soleha, di mana tak adalah kita war-warkan dekat publish bahawa kita sedekah sekian-sekian, tetapi apa niat kita, sekadar kita nak berkongsi dalam grup supaya mereka ikut buat perkara yang sama. Yelah, bila kita berpesan-pesan dengan kebenaran, bila kita berpesan-pesan ramai orang untuk buat kebaikan, ajak sedekah, ajak zakat, disitulah kita punya amalan tu akan berganda-ganda. Amalan yang kita buat ni berjangkit-jangkit.
orang akan lihat kenapa Solehah ni boleh berjaya. Orang akan tertanya-tanya kenapa Solehah ni setiap bulan dapat sales dia 5 angka, 6 angka, menjadi top 1 lebih 2 tahun berturut-turut. Apakah amalan yang dia buat? So ramai orang tanya dan ramai orang nak korek rahsia. So sebagai solusinya, kita berkongsi ilmu, kita berkongsi rahsia, kita berkongsi cara, apakah marketing langit yang kita buat, apakah kita punya connection kita dengan Allah, apakah aktiviti amalan kerohanian yang kita buat, macam mana mengajinya, macam mana solatnya, macam mana sedekahnya, macam mana zakatnya adalah sebagai inspirasi. So kita sendiri, orang yang bersedekah ni kena pandai jaga niat. Di mana kita nak sedekah, jangan riak, jangan menunjuk-nunjuk. Sebab kita risau pahala kita sedekah tu akan terhapus sebab kita ni niat kita dah lari. Niat kita sebab kita nak menunjuk kepada orang bahawa kita ni hebat, bahawa kita ni banyak duit, bahawa kita ni kaya segala-galanya. Tetapi Allah tak pandang semua tu. Allah hanya pandang keikhlasan hati kita. Allah cuma pandang kita punya niat. Niat kita, adakah kita ikhlas? Adakah kita betul-betul tawajuh dalam melakukan amalan mendekatkan diri kita dengan Allah? InsyaAllah. Okey, yang keempat, amalan yang keempat yang boleh menghapuskan pahala sedekah kita dalam kita tak sedar, rupa-rupanya kita, yes, betul nak sedekah. Bestnya sedekah. Rasa lapang hidup, rasa lapang hati ni, rasa macam rezeki bagai ditarik-tarik. Tetapi kita kena berhati-hati dalam sedekah kita. Pastikan kita sedekah sesuatu daripada sesuatu yang baik, bukan kita sedekah sesuatu yang buruk. Sebagai contoh, kita kalau kita nak bagi makanan, ini ramai yang kesilapan peniaga terlepas pandang. Especially Solehah bagi situasi kalau orang yang berniaga di pasar malam, di bazar Ramadan, kadang-kadang makanan yang dijual tu tak habis kan. Kadang-kadang selalu tak habis. Dan kita, sebelum kita nak sedekahkan kepada masjid ke, surau ke, jiran-jiran ke, orang kampung ke, makanan yang tak habis tu, kita kena cek dulu. Adakah makanan yang aku bagi ni elok, tak basi, tak rosak, tak menyebabkan mudarat kepada orang yang makan. Kita kena cek dulu. Jangan kita sedekah tiba-tiba dapat bihun yang dah basi, tiba-tiba dapat kuih yang dah berlendir-lendir, dah expired tempoh, tak boleh nak makan lagi dah, sebenarnya dah berbau. So kita sebagai seller, pastikan kita nak bersedekah ni, pastikan ia adalah daripada sesuatu yang baik. Jangan kita bagi sesuatu yang dah busuk, yang buruk. Contoh nak sedekah baju ke, kita bagi baju. Orang nak sedekah, kita bagi yang dah koyak rabak. Adakah patut kita bagi sesuatu yang buruk tu? Tetapi hendaklah sedekah yang terbaik adalah sedekah yang paling terbaik, sedekah yang benda yang paling kita sayang. Contohlah, kalau ada baju tu kita sayang sangat, tetapi kita dah tak muat, sedekah je lah. Sedekah je lah baju tu. Macam tudung, kita ada tudung banyak tetapi kita dah tak pakai, sedekah je lah tudung tersebut. Kita hendaklah sedekah daripada sesuatu yang baik, sesuatu yang boleh dimanfaatkan, yang elok untuk orang yang menerimanya tu nanti dia rasa happy, dia rasa gembira, masih boleh digunakan, masih boleh dimakan sebagai contoh. Okey, so pastikan, cakna dulu, cek dulu adakah benda yang kita bagi tu elok, adakah benda yang kita bagi tu berbau ke. Kalau berbau, kita basuhlah dulu, and then dah wangi baru kita sedekahkan. Itu adalah cara yang betul. Bila kita nak sedekah, buat cara sedekah. Dan ada lagi satu situasi, kalau orang kata, kalau kita nak sedekah, pastikan kita sedekah tu, kita mudahkan orang mencari barang tersebut. Maksudnya di sini, bila kita nak sedekah, pastikan kita label. Contoh, kita nak sedekah baju anak-anak kita yang branded, tapi anak dah tak pakai. So kita labelkan. Kita bungkus elok-elok, contoh dah siap bungkus, dah masuk dalam plastik, kita wrapkan and kita labelkan supaya orang yang menerima sedekah baju tersebut akan tahu, oh ini baju untuk kanak-kanak umur 3 hingga 4 tahun. So tak berselerak lah, tak bersepah-sepah lah. Contoh, nak sedekah baju anak lelaki umur 1 hingga 2 tahun. So kita labelkan, kita mudahkan urusan orang, Allah akan mudahkan urusan kita. Tapi ramai orang terlepas pandang, asal nak sedekah je, dia main teraburkan je dalam kotak, campur-campurkan. Kita kalau boleh nak lakukan sedekah tu adalah amalan mulia. Pastikan kita lakukan terus yang terbaik.
kita lakukan terus yang terbaik sampai habis, sampai benda tu betul-betul diterima oleh orang lain. Sebab ada banyak sangat ustaz-ustaz share, dia kata kalau nak sedekah tu pastikan kita sedekah yang elok-elok, yang baik-baik, yang mudahkan orang yang menerimanya nanti, supaya tak adalah dicari mana baju, mana padanan seluar dia, tak sepadan. Sebab dia dah tercampur-campur. Seeloknya kita asingkan siap-siap dan kita labelkan, senang orang nak cari dan tak jadi masalah. Mereka pun dapat pakai dengan gembira. Yang penting rezeki yang kita guna ni, pemiliknya rasa happy, rasa bahagia, rasa bersyukur dengan setiap pemberian kita ni, insya-Allah. Nampak macam remeh kan? Tetapi inilah dia, menampakkan kita punya attitude. Adakah kita ni seorang yang mengambil berat? Adakah kita ni seorang yang suka mudahkan urusan orang, insya-Allah. Okey. Dan yang kelima, sedekah yang boleh menghapuskan pahala, amalan yang boleh menghapuskan pahala sedekah adalah sedekah orang kafir dan terpaksa. Kalau kita nak sedekah, jangan terpaksa-paksa. Kita terus je sedekah. Contoh, kita nampak orang nenek tua sedang berjalan-jalan pakai tongkat nak pergi kedai. So sebelum dia sampai ke kedai, kita tahan nenek tu sekejap, bagi salam. Nenek nak pergi mana ni? Nenek nak buat apa? So dalam masa yang sama, kita sedekah. Sedekah seikhlas hati kita. Kita tengok nenek tu sedang uzur, berjalan bawa tongkat, kita sedekah lah. Sedekah, contoh dekat tangan kita ada note RM5 dengan 10. So mana kita nak bagi? Kita bagilah RM10 sebagai tanda kita kesian dengan dia, kita nak berkongsi rezeki dengan dia. Sebab mindset orang bila bersedekah, dia suka bagi amount yang kecil. Contoh, dalam dompet ada RM1 dengan RM10. So dia ambil RM1, dia bagi sedekah yang RM1. Tetapi sebaiknya hendaklah kita sedekah sesuatu tu secara seikhlas hati, jangan terpaksa-paksa, dan kita sedekahlah kepada orang yang memerlukan dengan niat bahawa segala sedekah kita tu dapat bantu dia. Kadang-kadang kita ni jenis berkira-kira, risau duit kita ni habis. Ya, aku nak beli barang dapur ni, tapi kalau aku sedekah dekat nenek ni, apa yang aku ada? Jangan takut, jangan risau. Sebab janji Allah, setiap apa yang kita sedekahkan ni tak akan menjadikan kita miskin. Malah tiba-tiba ada orang order produk kita. Tiba-tiba ada orang transfer duit dalam akaun kita. Semua ni adalah bila kita percaya konsep sedekah. Sedekah ni adalah the more you give, the more you get. Kalau kita yakin bahawa setiap sedekah kita ni pasti ada amazing daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita niatkan seikhlas hati kita, jangan terlampau mengharap apa-apa. Tetapi bila kita sedekah, kita redokan, ikhlaskan hati kita, dah kita tahu apa yang kita buat ni insya-Allah adalah untuk saham akhirat kita, adalah untuk redha Allah semata-mata. Dan jaga hati kita, jaga nawaitu kita, jangan tersasar, jangan terpesong, insya-Allah. Dan yang terakhir, amalan yang boleh menyebabkan pahala rezeki kita bocor, terhapus adalah sedekah yang dilakukan tetapi suka mengumpat, suka memfitnah, suka menabur aib orang, suka menyebarkan aib orang. So hati-hati. Kadang-kadang kita rasakan diri kita ni terlampau baik sehingga kita tak sedar, tak dapat bezakan mana satu batu, mana satu permata, sehingga sanggup memfitnah orang, sanggup mengumpat orang, sanggup mengutuk orang, sanggup sebarkan aib orang. Na'udzubillah min zalik. Tetapi memang ada situasi sekarang di mana orang tersebut melakukan sedekah, melakukan solat, suka mengaji, tetapi bila dia mengumpat orang, dia fitnah orang, pahala dia habis. Dia menjadi seorang yang muflis di akhirat. So kalau kita tak nak menjadi seorang yang muflis di akhirat, pastikan segala percakapan kita, perbuatan kita tak adalah sampai mengumpat orang lain, tak adalah sampai menyebabkan kita, pahala kita ni habis begitu sahaja sebab diberikan kepada orang yang kita umpat, orang yang kita zalimi. So dekat sini, jadilah kita seorang yang kaya di akhirat, gemuk pahala. Jangan kita jadi seorang yang muflis di akhirat. Pahala kita, pahala solat, pahala sedekah, pahala kita zikir, apa semua tu terhapus, terus hilang sebabnya kita ni suka mengumpat orang, suka melakukan ghibah. Nak tahu tak? Balasan orang yang mengumpat dan melakukan ghibah ni, balasannya adalah seperti memakan daging darah
saudara sendiri. Maksudnya di sini, kita cuba bayangkan tangan mak kita, kaki mak kita. Ibarat macam itulah, kita ratah hidup-hidup. Nak ke? Sanggup ke? Sanggup ke kita melakukan aktiviti yang tak bermoral ni? Suka mengumpat orang, suka ejek orang dekat belakang, suka buat grup mengumpat, suka buat grup membawang. Sebabnya kita rasakan bahawa apa yang dia dapat tu tak adil. Padahal dia telah dapat kejayaan sebab asbab dia berusaha. Bukannya kata bodek cikgu ke, bukan katanya sebab kita ni terlampau cikgu pilih kasih ke, tak. Tetapi cikgu sendiri nampak. Cikgu sendiri nampak macam mana attitude kita, macam mana kita punya komitmen, macam mana cara kita menyantuni guru. So dekat sini, segala kesalahan, kalau berlaku kesalahan tu adalah berpunca pada diri kita. Jangan kita tuding jari dekat orang lain, tetapi muhasabah diri kita. Adakah setiap hari ni aku ada mengumpat orang? Adakah setiap hari ni aku ada bersangka-sangka buruk dengan orang? So hati-hati, ini adalah penyakit hati yang kita kena elak. Kita kena elak segala penyakit hati ni supaya rezeki kita tak tersekat, supaya sedekah kita Allah terima. Janganlah kita sedekah tetapi sedekahnya sia-sia, sedekahnya terhapus, pahalanya kita tak dapat. Sayang sangat. Sebab tu sedekahlah dengan kita jaga peribadi kita, akhlak kita, dengan bercakap yang baik-baik, berkata yang baik-baik. Jangan sakitkan hati orang, jangan lukakan hati orang, jangan berdendam dengan orang, jangan cetuskan permusuhan, tetapi berdamailah. Berdamailah dan maafkan orang ramai supaya rezeki kita masuk terus dalam kehidupan kita dengan penuh keberkatan. Jangan kita dapatkan hasil rezeki yang syubhah, yang Allah tak reda. Kalau kita berniaga, berniagalah dengan jujur, berniagalah dengan telus supaya muamalah kita ni diredai oleh Allah. Sebab dekat akhirat nanti, segala apa yang kita lakukan dekat dunia ni, walaupun kita terlupa pulangkan RM1 sen duit customer, kita tak akad dengan customer tu, so muamalah kita ni jadi muamalah yang tak diredai. Walaupun hanya dengan 10 sen, 1 sen, kita kena bagi tahu customer, ada baki ni kak RM10 sen. Kita bagi tahu dia. And then kalau dia cakap dia halalkan, so barulah kita boleh cakap terima kasih. Maksudnya muamalah kita tu settle. Tetapi selagi dia tak cakap halalkan, walaupun kita ada hutang di RM10 sen, wajib kita cakap dengan dia, kak ada baki ni. Kalau dia cakap nak suruh transfer dekat akaun dia 10 sen, transfer je lah. Kalau online boleh kan transfer 10 sen. Kalau dia tak halalkan, so kalau dia cakap dia halalkan, is okay, settle masalah. So kita pun tak risau lagi dah, insyaAllah. Okay, sekadar ini sahaja perkongsian daripada Soleha. 6 amalan yang menyebabkan rezeki kita bocor, pahala sedekah kita habis. Sebabnya kita tak ada ilmu, kita tak cakna, kita tak tabayun, kita tak jelas matlamat kita bersedekah kerana apa, matlamat kita nak penuhkan saham akhirat kita, tabung amal jariah kita sebab apa. Kita tak cakna dan kita tak jelas kenapa kita hidup dekat dunia ni adalah untuk apa. So insya-Allah sama-sama kita perbaiki diri. Apa yang terkurang tu insya-Allah kita improve setiap hari supaya kita menjadi hamba yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.